Soalan ketujuh. Soalan ketujuh ni dia bermain dengan nisbah. Okey. Jadual B menunjukkan taburan tinggi dalam CM bagi 18 orang peserta lompat tinggi. Soalan A, diberi nisbah bilangan peserta dengan ketinggian di antara 161, 170 kepada peserta selebih-lebihnya 150 cm ialah 3 nisbah 2. Hitung nilai X dan Y. Okey. Untuk bahagian ini, benda yang kamu perlu faham yang pertama adalah maksud ayat selebih-lebihnya 150 cm. Kalau cikgu akan buat seperti ini. Cikgu buat jadualnya dahulu. Okey, cikgu tulis sini selebih-lebihnya 150. Kan? Kalau kita tengok di dalam jadual ini, kalau selebih-lebihnya 50 ni ada dua kelas dia. Ada dua kelas dia, iaitu 131 hingga 140 dengan 141, 150. Sebab dia minta selebih-lebihnya. Maksud selebih-lebihnya itu adalah tinggi murid ataupun tinggi maksimum dia adalah 150. Tidak boleh lebih. Sebab itu kita akan ambil dua kelas ini yang mempunyai bilangan 1 dan 5. Oleh itu, kumpulan bagi 1550 ini adalah 6. Yalah, 1 tambah 5 kan? Okey. Yang kedua pula, dia minta kita bandingkan dengan kumpulan 161. 161 hingga 170. Kalau 170, dia punya nilai adalah X. Nilainya adalah X. Tapi kita sudah tahu nisbah antara 161 dengan selebih-lebihnya 150 itu adalah 3 nisbah 2. Oleh itu, kita boleh cari X ini menggunakan nisbah tadi. Cara dia adalah X sama dengan 6 bahagi 2 darab dengan 3. Kita akan dapat 9. Maka X sama dengan 9. X sama dengan 9. Untuk mencari nilai Y pula, ini sudah banyak kali cikgu ajar. Cara kita buat adalah kita sudah tulis 1 tambah 5 tambah 2 tambah X. X kita berapa? X kita adalah 9. 9 tambah Y adalah 18. Kira-kira kita akan dapat 17 tambah Y. Maka Y sama dengan 1. Sebab 17 pindah ke sebelah, tolak 17, dapatlah 1. Maka nilai Y itu adalah 1. Kita terus pergi soalan B. Soalan B pun senang juga. Kita sudah buat dia punya. Kita sudah faham bagaimana kita mau kira titik tengah, iaitu 131 tambah 140 bahagi 2, kita akan dapat 135.5. Kita buat yang kedua punya pula, 141 tambah 150 bahagi dengan 2, kita akan dapat 145. Lepas tu kita akan kira berapa dia punya saiz selang kelas. 145 kita akan tolak dengan 135.5 sama dengan 10. Artinya kita hanya akan tambah sahaja setiap nombor dengan nilai 10. 145.5 tambah 10. Jawapannya adalah 155.5. 155.5 tambah lagi 10. 165.5 tambah lagi 10, 175.5. Senang, sangat mudah. Next, C. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm pada paksi mengufuk, 2 cm kepada seorang murid pada paksi mencancang. Lukis histogram.
seperti biasa kita akan buat dahulu dia punya nota untuk histogram. Nota untuk histogram adalah, kenapa cikgu selalu buat dia punya lakaran supaya tidak kita lupa. Di sini murid, yaitu bilanganmu murid. Yang ini pula titik tengah. Kotak, kotak, kotak. Dan ingat, kalau titik tengah, dia mesti betul-betul berada di tengah-tengah. Sekarang kita buat pada kertas graf. Seperti biasa, garis dahulu di tepinya. Cikgu suka tulis di tepi. Cikgu buat di tepi supaya dia mudah, senang. Sudah kita tahu dia punya garis, dia akan lari. Nampak? Ingat, setiap kali buat paksi mesti tulis dia punya nama, yaitu bilanganmu murid. Ikut saja dalam soalan. Dan paksi di bawahnya pula adalah titik tengah. Tidak boleh tidak tulis, mesti tulis. Dan di bagian sini adalah kosong. Kita buat dahulu bahagian yang pertama. Dia minta 2 cm kepada 10 cm pada paksi mengufuk. Bahagian yang pertama kita ambil nilai daripada kita punya titik tengah. Titik tengah kita adalah 135.5, 135.5. Next 145.5. Next 155.5. Next 165.5. Next 107.5. Maka kita sudah siap untuk titik tengah kita. Tolong ingat, cikgu hari ini cikgu bagi tahu teknik mengira marka dia. Kamu buat ini saja otomatis dapat 1 marka langsung, tidak ada pengiraan, hanya ikut pada jadwal yang diberi. Untuk bahagian paksi mencancang pula. Paksi mencancang dibagi tahu 2 cm kepada seorang murid. Jumlah paling besar adalah 9. Artinya kita hanya buat sampai 9. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Kalau mau kasih 10 pun tidak masalah. Oke. Sekarang kita memplotkannya. Ingat, dapat buat paksi dengan betul semuanya. Betul, ini pun dapat 1 marka. Next, kita akan plot dia. Pada 1,3.5, bilangan muridnya hanya 1. Buatlah dia sebagai tanda seperti ini. Pada 1,4.5 nilai dia adalah 5. 1,455 5. 1,5.5 2. 1,65.5 9. Bagian ini tolong hati-hati semasa membuat plot, nanti salah. 1,7.5 1. Oke. Semua sudah kita siap. Sekarang kita garis dia punya kotak. Ingat, bila kita buat kotak bukan garis di tengah-tengah, tapi kita ambil 1 cm daripada titik yang kita buat tadi. Next. Bila kamu sudah mahir, kamu sudah faham, dia kerja ini akan menjadi lebih senang sebab kamu sudah tahu apa yang perlu diperhatikan dalam kelas ataupun semasa menjawab soalan
histogram. Ingat, soalan histogram memang soalan bonus. Cikgu pernah mengajar bahwa cakap ini susah, sedangkan bila buat sendiri dia akan jadi senang. Cikgu tahu mungkin kamu tidak ada graf, tapi cikgu boleh bagi graf untuk kamu praktis sendiri. Cikgu galakan kamu, kalau tidak tahu buatlah lakaran. Sebab lakaran itu akan membantu kamu menguasai topik ini dengan baik. Oke, dan yang terakhir satu. Siap, kita punya histogram. Soalan C, nyatakan bentuk taburan histogram itu. Kita dapati ada dua dia punya puncak, ada dua menara di sini. Artinya otomatis jawaban bagi C adalah by mode. Pada histogram di C, lukis poligon kekerapan. Poligon kekerapan sudah cikgu bagi tahu juga sebelum ini. Kita hanya sambungkan titik paling atas dan juga garis sebelumnya. Oke, kalau kamu sudah biasa, dia akan jadi senang. Ini kamu akan lebih nampak. Ada dua, dia punya puncak. Cikgu galakan guna pembaris yang panjang sedia supaya dia cantik. Kita matikan, kita akan dapat seperti ini. Nampak? Oke, itu adalah poligon kekerapan. Automatik kamu semua akan dapat automatik 5 markah. Histogram 1 markah, tidak kesalahan 1 markah. Dan begitulah kita selesaikan soalan nomor 7. Terima kasih. Jumpa lagi pada soalan seterusnya.